Salam sejahtera dan wanakkam. Terima kasih kepada lecturer kami iaitu Encik Simi Anagandi telah memberikan peluang kepada kumpulan kami untuk membentangkan tentang topik makanan dan pakaian dalam kalangan masyarakat India. Malaysia terkenal dengan kepelbagaian bangsa, agama dan budaya yang terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Pada masa yang sama, negara ini juga salah satu negara yang mempunyai berbilang kaum serta dapat hidup dengan aman dan harmoni antara satu sama lain. Dengan itu, setiap kaum mempunyai keistimewaan sendiri dengan pakaian, makanan dan budaya masing-masing. Secara khususnya, kaum-kaum di Malaysia mempunyai kepelbagaian dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam makanan. Contohnya, kepelbagaian makanan dan pakaian di Malaysia mengagumkan masyarakat serata dunia. Oleh itu, terdapat pelbagai pakaian dan juga makanan tradisional yang kita boleh diperoleh di negara ini. Antara kepelbagaian dan keunikan makanan tradisional yang diperkenalkan oleh masyarakat tempatan iaitu masyarakat India yang amat sedap menampar selera masyarakat yang lain seperti orang Melayu dan Cina. Seterusnya, rakan-rakan saya akan membentangkan secara teliti tentang makanan dan pakaian masyarakat India. Sekarang saya ingin menceritakan tentang makanan tradisional kaum India. Makanan pertama adalah thosai. Thosai adalah hidangan yang popular di kalangan orang India. Menu utama untuk hidangan hari Deepavali ialah thosai. Thosai sedap bila dihidangkan bersama kuih sartini, kari ayam, kari dal dan kari lain-lain. Makanan seterusnya adalah idli. Idli juga merupakan hidangan sampingan dalam menu hari Deepavali hidangan India. Idli sesuai dengan sartini, kari ayam, kari dal dan kari lain-lain. Makanan seterusnya adalah murku. Murku merupakan hidangan popular di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, bukan sahaja kaum India. Murku adalah makanan ringan yang enak dan rangup. Makanan seterusnya adalah kuih rawa urende. Kuih rawa urende adalah kuih yang lebih rendah kandungan gulanya. Ramai orang pada masa ini tidak mengetahui tentang rawa urende. Tepung suji, gula, garam, miskin, buah pelangi dan minyak sapi semuanya digunakan dalam rawa urende. Seterusnya adalah kuih nai urende. Ini adalah kuih manis yang dipanggil nai urende. Dia mempunyai rupa yang sama seperti kuih rawa urende. Kuih ini pula lebih manis daripada kuih rawa urende. Apabila digenggam, kuih ini sangat lembut dan mudah rapuh. Tepung kacang hijau, gula, garam, garbus, buah pelangi, kismis dan minyak sapi semuanya digunakan dalam kuih ini. Kuih ini kegemaran di kalangan kanak-kanak. Seterusnya adalah kuih jelebi. Kuih jelebi mempunyai kandungan gula yang tinggi. Oleh kerana jelebi ini ditaburkan dengan sirap gula pekan selepas dibakar. Rasanya manis. Pencuci mulut ini boleh dimakan sama ada panas ataupun sejuk. Seterusnya adalah kuih adrasam. Kuih manis ini dikenali sebagai adrasam. Bentuknya serupa dengan kek donat. Tepung beras, gula merah, buah pelangi, garam, kelapa parut dan minyak masak adalah bahan utama dalam kuih ini. Kuih ini boleh disimpan sehingga 6 bulan. Selain itu, kuih Mysore Pak. Kuih Mysore Pak ini adalah kuih mie yang lezat. Seterusnya kuih alwa. Kuih alwa adalah kuih mie yang sedap menyerupai kuih dodol. Kuih ini berwarna merah. Makanan seterusnya adalah kuih palkowa. Kuih palkowa adalah kuih yang lembut dan lezat. Kuih ini dibuat dengan susu lembu segar, gula dan garam. Akhir sekali adalah kuih latu. Kuih latu adalah pencuci mulut. Apabila dipegang, kuih ini mudah rapuh. Tepung gandum, cerik, garus, kismis, berwarna, gula, garam dan minyak sapi semuanya digunakan dalam kuih ini. Kesimpulannya adalah masyarakat India sebenarnya kaya dengan pelbagai jenis makanan. Ia bukan sahaja popular di kalangan orang India, malah ia turut menarik perhatian sebilangan besar orang. Seterusnya, kawan saya akan menceritakan tentang topik seterusnya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurahyu binti Rahmat. Nombor kad pelajar saya 202105T40015. Okey,
Topik saya adalah berkenaan analisis makanan dan pakaian dalam masyarakat India. Kumpulan etnik kecil antara 3 kumpulan etnik utama di negara ini. Kaum India merangkumi 10% populasi. Kebanyakan berasal daripada pendatang dari selatan India yang berbahasa Tamil yang datang ke Malaysia sewaktu zaman penjajahan British dahulu. Mereka datang ke sini untuk mencari kehidupan yang lebih baik luar daripada sistem kasta yang diamalkan di India. Kebanyakan beragama Hindu. Mereka turut membawa budaya mereka yang etnik dan unik. Masyarakat India yang merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia dan juga salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakat majmuk di negara kita, Malaysia. Seperti masyarakat lain, masyarakat India juga kaya dengan ciri kebudayaan mereka dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga ke hari ini. Adat rasan yang diamalkan oleh masyarakat India mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Terdapat pelbagai identiti keunikan kaum India termasuklah dari segi pakaian tradisional dan makanan tradisional mereka. Secara umumnya, pakaian tradisional merupakan identiti suatu bangsa yang terdapat di sebuah negara. Salah satu tujuan pakaian tradisional digunakan sehingga masa kini adalah untuk mengekalkan budaya sesuatu kaum agar tidak lapuk di hujan dan tak lekang di panas. Ini kerana pemakaian tradisional dapat mewujudkan keunikan sesebuah negara. Salah satu daripadanya ialah dapat memaparkan keunikan pakaian seperti dhoti dan sari dari masyarakat India yang terdapat di Malaysia. Seterusnya adalah berkenaan makanan tradisional masyarakat India di Malaysia. Masakan India yang dibawa oleh etnik India di Malaysia ini telah sebati dengan jiwa dan raga rakyat Malaysia. Biarpun makanan kaum India diperbuat dari rempah ratus yang berbeza, namun ia memiliki keenakan yang tersendiri. Daun kari, minyak sapi, serbuk kari, pelbagai rempah, herba serta sayuran adalah bahan yang sering digunakan dalam masakan India, terutamanya bagi pengamal vegetarian. Kepercayaan agama serta budaya India telah memberi pengaruh dalam sesuatu masakan. Kepercayaan agama dan budaya India telah memainkan satu peranan berpengaruh dalam evolusi masakannya. Meskipun masakan di sepanjang India juga timbul oleh kerana interaksi kebudayaan skala besar sub-benua dengan pasir yang berjiran, Greece kuno, Mongol dan Asia Barat, membuatnya suatu perpaduan unik dari pelbagai masakan di sepanjang Asia. Makin untuk zaman penjelajahan Eropah, zaman penjajahan memperkenalkan gaya masakan Eropah ke India, menambahkan pada kelenturan dan ke pelbagai masakan India. Masakan India telah membuat suatu pengaruh luar biasa pada masakan di sepanjang dunia, khususnya dari Asia Tenggara. Makanan-makanan tersebut bukan sahaja menjadi kegemaran masyarakat India, tetapi makanan tersebut menjadi kegemaran masyarakat dan bangsa di Malaysia kerana makanan tersebut punya keunikan dan kelazatan yang tersendiri. Saya akan bercakap tentang pakaian tradisional India di Malaysia. Malaysia mempunyai jenis-jenis kain dan pakaian tradisional yang berbagai bentuk dan warna. Kini, pakaian tradisional seperti baju kebaya Melayu, sari India dan Cheongsam Cina masih digunakan dengan meluas malahan etnik-etnik yang terdapat di Malaysia turut mempunyai pakaian tersendiri. Ikuti selanjutnya mengenai jenis pakaian tradisional untuk kaum India yang terdapat di Malaysia. Sekarang kita akan bincang pakaian tradisional untuk kaum lelaki India. Dhoti merupakan pakaian untuk kaum lelaki. Pakaian ini dibuat daripada kain yang berwarna putih. Kebanyakan dhoti hanya boleh dilihat di hari perkawinan sahaja. Dhoti dibuat daripada lembaran kain putih yang panjang. Kain tersebut dililit di bahagian pinggang dan diikat pada celah paha dan kemudian disangkutkan pada bahu. Kemudian, kain tersebut dihiasi dengan manik-manik kecil supaya kelihatan menarik. Ada juga dhoti yang berwarna kuning kuda atau kuning susu. Selain itu, kurta merupakan pakaian tradisional bagi kaum lelaki India juga. Kurta merupakan kemeja panjang yang sampai ke lutut yang dibuat daripada kain kapas atau lain dan sutera. Kurta selalunya dipakai ke majlis-majlis rasmi seperti perkahwinan. Kurta juga boleh dipakai dengan dhoti. Kurta selalunya dipadankan dengan seluar longgar atau seluar curidar. Seterusnya, kita akan bincang tentang pakaian tradisional untuk kaum perempuan India. Sari. Sari merupakan pakaian untuk kaum perempuan dan ia adalah pakaian seharian dan turut dipakai pada musim perayaan. Sari terdiri daripada lembaran kain
yang berukuran semeter hingga 2 meter lebar dan panjangnya antara 5 hingga 15 meter mengikut saiz pemakaian. Kebanyakan kain sati adalah jarang dan lembut. Sebelum memakai sari, si pemakai perlu memakai anak baju yang ketat dan singkat. Kemudian, sati dililit dari pinggan dan diselempang pada bahu kiri. Lilitan pinggang juga sebanyak 3 hingga 5 kaki untuk menguatkan lilitan supaya tidak terubai. Warna-warna ini lebih menarik untuk sari yang dipakai pada musim perayaan. Kemudian corak pula adalah mengikuti si pemakai. Ada yang lebih suka bercorak tumbuh-tumbuhan dan ada juga yang lebih suka bercorak haiwan untuk menjadikan si pemakai kelihatan lebih menarik. Kebanyakan mereka memilih sari yang mempunyai pelbagai jenis manik yang berkilat. Ini akan menyelakan lagi kecantikan si pemakainya. Walau apapun, pemilihan warna biasanya dipandangkan dengan corak yang menarik dan sesuai dengan si pemakai. Di samping itu, pakaian salwar kameez atau Punjabi suit adalah popular dalam kalangan kaum wanita India. Punjabi suit terdiri daripada blouse yang panjang dengan seluar yang panjang, yang longgar serta tudung yang sesuai dengan warna Punjabi. Wanita India gemar memakai dupatta di bahu mereka ketika memakai salwar kameez. Terima kasih dan itu saja daripada saya untuk pakaian tradisional kaum India. Saya Rutrasri Subramaniam. Di sini saya ingin mengumpulkan makanan tradisional India merupakan makanan istimewa negara Malaysia yang disanjungi oleh setiap masyarakat Malaysia. Melalui pembintangan ini, asal-usul dan cara-cara untuk menyediakan setiap makanan tradisional India telah dibincangkan, dibentangkan dan teliti. Sebagai contoh asal-usul, Panipuri berasal daripada epik Hindu. Selain itu, sejarah kedatangan orang India ke Malaysia semasa jajahan British juga telah dibincangkan. Makanan tradisi India merupakan identiti kepada masyarakat India di Malaysia. Ini disebabkan keramaian orang India di Malaysia berasal dari India semasa jajahan British. Oleh itu, mereka telah membawa tradisi mereka daripada India ke Malaysia. Makanan tradisional kaum India. Makanan India dicirikan oleh penggunaan pelbagai rempah, herba dan sayur-sayuran lain. Selain itu, elemen yang menggambarkan keunikan makanan kaum tersebut ialah menggunakan daun pisang sebagai alas makanan bagi mengaktifkan pinggan mangkuk. Daun hijau yang aroma untuk bukan saja memudahkan proses menghidangkan makanan, bahkan memakitkan selera. Asalnya kaum India merupakan salah satu kaum tersebut di Malaysia dan hampir setiap masyarakat Malaysia yang berbeza kaum telah membiasakan diri dengan makanan tradisi India. Pemeliharaan tradisi makanan India harus diutamakan supaya generasi masa depan dapat menikmati makanan sejak zaman nenek moyang mereka dan juga mewariskan resipi kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Contoh pakaian tradisional kaum India, kehadiran kaum ini ke tanah Melayu menyaksikan permulaannya gaya pemakaian dari benua India khususnya di kalangan Indus-Leonis Tamil, juga keturunan Punjab Sikhs. Pakaian kaum India lebih dikenal dengan warna-warna terang dan kaya dengan tenunan dan sulaman benang emas, perak, labuci, juga batu-batu bermata. Kaum India mempunyai beragam budaya dan tradisi yang seoleh tidak pernah habis bila kumpul satu persatu. Pakaian tradisional bagi wanita mereka masih mempertahankan tradisi mereka dengan pemakaian sari. Mereka tidak hanya mengenakan pakaian tradisional saat acara adat tetapi juga pada seharian mereka. Mereka tampak cantik dengan mengenakan pakaian sari dan rambut dihiasi bunga melati dan rambut ditatai rapi. Di hari perkahwinan lelaki India memakai dhoti dilengkapi dengan turban, manakala wanitanya memakai sari yang ketat. Wanita remaja mengenakan skirt labu lengah juga dipandangkan dengan baju pendek. Lelaki Punjab menyayangkan dhoti atau kurta dan wanitanya mengenakan salwar dan dupatta, iaitu seluar dengan baju labu yang diperindah dengan sulaman benang emas dan labuci. Jadinya sampai di sini saja kesimpulan yang saya ujarkan. Sekian, terima kasih.